Kenapakah pada malam ini kita nak belajar sedikit secara umum berkenaan pencerobohan, berkenaan pemberontakan. Dalam satu kuliah saya di satu masjid, seorang imam bertanya kepada saya, dan Ustaz, bagaimanakah cara untuk kita bermuamalah itu dengan pemberontak, jenazah-jenazah pemberontak? Adakah pemberontak yang meninggal dunia ataupun mati, kita sekadar campak dia dan bubar di tempat macam ni? Hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian, bila mana kita bicarakan isu lahat dan ini, dia ada dua isu yang saya sebut di awal tadi, ini berkenaan pencerobohan, berkenaan iaitu pemberontakan. Malam ini saya sekadar nak menyebut apa yang disebut dalam satu kitab Al-Fiqhul Minhaj ala Madhhab Syafi'i, jilid yang ke-8. Bagi siapa yang ingin merujuk, boleh merujuk kepada muka surat 1613 dan muka 1623. Bila mana kita bicarakan pencerobohan, ayat yang menjadi asas kepada perbincangan para ahli ulama di antaranya Suratul Baqarah. Suratul Baqarah ayat 194, di mana Allah menyatakan, "Faman ihtada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma ihtada 'alaikum wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Oleh itu, siapa yang melakukan pencerobohan terhadap kamu, maka balaslah pencerobohan itu seimbang dengan pencerobohan yang dilakukannya kepada kamu, dan bertakwalah kamu kepada Allah, dan ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa. Bila mana kita bicarakan iaitu tentang pencerobohan, ada dua perkara yang dibincangkan oleh para ahli ulama. Satu, apa yang diceroboh. Yang kedua, siapa yang menceroboh. Satu, apa yang diceroboh. Yang kedua, siapa yang melakukan pencerobohan. Bila mana kita menyebut iaitu apa yang diceroboh, ada tiga perkara paling utama yang disebut dalam kitab. Satu, iaitu harta. Yang kedua, maruah. Yang ketiga, nyawa.
Bila mana melibatkan harta, dia tidak ada kompromi. Tetapi nanti saya akan sebut satu kisah yang pernah berlaku kepada menantu Rasulullah, sahabat Rasulullah, 10 sahabat yang dijamin syurga oleh Rasulullah SAW, sahabat Uthman bin Affan. Yang kedua iaitu maruah. Maruah tidak ada kompromi. Hari ini soal maruah ni soal benda kecil. Orang boleh menimbulkan, buat cerita kepada seseorang, kemudian dia menyatakan bahawa itu adalah konspirasi. Itu sekarang ni. Kerana soal maruah ni benda kecil, benda yang orang boleh perkotak-katikkan benda ni. Sedangkan soal maruah ni bukan benda kecil. Kerana Nabi SAW bersabda, Al-Muslim akhul Muslim. Orang Islam saudara kepada orang Islam yang lain. Haramun, haram, damuhu, darahnya, wa maluhu, hartanya, wa irduh, dan juga maruah. Bermakna soal maruah ni soal perkara yang sangat besar. Sebab itu saya amat bersetuju bila mana saya melihat menerusi YouTube, membaca melalui tulisan mereka, iaitu satu yang boleh saya sebutkan ilmuwan, ulama-ulama muda. Beliau hari ini berceramah ke kata tempat iaitu menolak fitnah. Saya kata bagus. Salah satu fitnah, saya kata bagus, makan banyak berlaku hari ini fitnah. Menteri Besar Kelantan cakap lain, kemudian diinterpretasikan, diterjemah lain. Itu fitnah, saya kata. Itu fitnah. Kemudian yang terbaru ini, kita boleh melihat iaitu rentetan daripada apa yang telah berlaku, iaitu yang disiarkan gambar. Sedangkan satu ketika dulu, ketika mana tersebarnya video yang dikatakan pelakunya adalah individu yang tertentu, ketika itu Sayyid Sabah Datuk Harusani Zakaria menyatakan tak boleh. Pokoknya haram, kata Harusani. Harusani menyatakan, Sayyid Sabah menyatakan haram. Kalau benar individu tersebut melakukan perbuatan tersebut, bawa ke mahkamah. Hari ini diugut, dicabar, kita sebar hari ini. Tak tahulah hari ini yang dimakan. Kata-kata baca surat khabar semalam, kata hari ini nak disebar. Kerana hari ini soal fitnah, saya minta maaf, saya nak sebut semua soal fitnah, memfitnah hari ini dia berlaku iaitu dalam budaya politik. Budaya politik. Sebab itu politik yang tak bagus, politik yang berlandaskan kepada nafsu. Saya bersetuju dengan para ilmuwan bila mana mereka menyatakan kita mesti kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kita tinggal perkara tersebut. Yang ketiga iaitu soal harta. Harta, seandainya kata ulama kita adalah pemegang amanah, seandainya datang seorang nak mengambil, nak mencuraburi harta yang kita diamanahkan untuk jaga, maka kita wajib bertahan. Itu saya tak nak panjang-panjang, umum saja kita bawa pada malam ini. Perkara yang kedua yang dibahaskan oleh ulama, siapa yang menceroboh. Bila mana siapa yang menceroboh, dia ada dua kelompok paling utama. Satu Muslim, yang kedua non-Muslim. Satu orang Islam, yang kedua orang bukan Islam. Bila mana kita sebut orang bukan Islam, di sana ada yang dinamakan dhimmi, ada yang dinamakan harbi, ada yang dinamakan iaitu kafir harbi mustakmin, ada yang dinamakan muahad. Kesemuanya memiliki iaitu hukum-hukum yang tertentu. Dia tak boleh ambil sembrono. Datang orang ceroboh, kita tak melihat kepada siapa individu, kita pun lawan, kita ceroboh. Dia tak boleh. Kenapa? Bila mana melibatkan Muslim, katakanlah yang menceroboh itu seorang Muslim. Seorang Muslim
Dia tak sama ketika mana kita nak balas pencerobohan tersebut. Seandainya penceroboh ataupun pemberontak datang daripada orang Islam, dia murtad ataupun orang kafir, dia tak sama. Kalau yang memberontak, yang menceroboh itu adalah orang Islam. Kenapa? Dalam isu Lahad Datu, nak ke tak nak, kita kena insaf mereka adalah seorang Islam. Datang boleh terima, datang kena terima, kerana mereka adalah Muslim. Askar kita yang terkorban, tentera kita yang terkorban, mereka yang meninggal dunia, kedua-duanya adalah Muslim. Kedua-duanya adalah Muslim. Bila mana kedua-duanya Muslim, bila mana yang memberontak itu yang disebut dalam kitab fiqh Bukhari, penderhaka. Bila mana yang menderhaka adalah seorang Muslim, tindakan yang disebut yang pertama yang perlu dilakukan oleh kerajaan Islam, pemerintah Islam, iaitu mengadakan rundingan, mengadakan mesyuarat perbincangan itu dengan pemberontak. Bila mana seorang Muslim, alhamdulillah, apa yang kita baca secara zahir menerusi akhbar dikatakan ada rundingan. Selebihnya ada ke tak ada, cerita lain itu saya tak tahu. Saya baca surat khabar dikatakan itu telah ada rundingan. Kenapa? Kembali kepada fakta ataupun dalil yang dikemukakan oleh para ahli ulama untuk menyatakan yang pertama mesti ada rundingan. Tak boleh kita terus dia datang, cuba dia datang memberontak terus kita lawan dia, tak boleh. Dalilnya ketika mana Sayyidina Ali berdepan dengan pemberontak, kita tahu Sayyidina Ali dia mewarisi itu kepimpinan negara dalam keadaan negara yang sangat berkeladak, yang bercelaru itu lanjutan daripada kecelaruan yang timbul di zaman Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Tapi adakah salah Sayyidina Uthman bin Affan? Itu kita bicara kemudian. Di mana Sayyidina Ali berdepan itu dengan yang dikatakan burak. Ada burak itu daripada kalangan sahabat, ada daripada kalangan sahabat. Sama ada kita nak sebut burak ke tak burak, itu ada penjelasan yang lain. Di antara yang bertempur dengan Sayyidina Ali, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Antaranya Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan, katibul wahyi, penulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berlaku pertemuan termasuk daripada kuat Khawarij. Khawarij ini dia bukan calon-calon orang. Ada di kalangan mereka iaitu huffazul Quran, orang yang hafal Quran, yang zahid, yang wara'. Ada di kalangan mereka pernah dilantik di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menjadi ketua mengajar orang Al-Quran. Tak. Tapi ada juga ulama-ulama muda dikata orang Khawarij. Sebab apa dia kata? Buat demonstrasi Khawarij. Salah satu ciri Khawarij ketika ini dia kata keluar yang buat demonstrasi. Saya kata macam tu boleh kita katalah yang buat demonstrasi dekat Kelantan tu semua Khawarij. Boleh kata. Boleh. Sebab itu ketika mana pernah orang tanya kepada salah seorang daripada kalangan mereka, bila mana ulama muda ni dia bercakap iaitu di satu tempat saya rasa dia bercakap tentang ketaatan, kita wajib kena taat kepada pemerintah. Ada orang tanya dia kata, ustaz, hari ini ustaz berada di negeri Selangor, wajib tak kita kena taat kepada Tan Sri Khalid Ibrahim? Memang wajib kena taat. Jadi siapa yang buat demonstrasi dekat SUK itu, kalau berdasarkan pandangan ilmuwan muda, kesemuanya Khawarij. Boleh tak? Kita pakai hujah dia.
Allahu Akbar, bercakap tak berlapik. Sombong dikhawarijkan, Qardawi dikhawarijkan, termasuk yang terbaru Dr. Basi Abdul Rahman dikhawarijkan. Dr. Basi Abdul Rahman dikhawarijkan. Allahu Akbar. Yang tahu khawarij kamu saja. Tak apalah, kita tinggal perkara tersebut. Hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian, di mana Sayyidina Ali ketika mana berdepan dengan golongan khawarij ini, adakah Sayyidina Ali terus mengambil tindakan kita lawan? Kita menterah tanpa rundingan? Tak. Riwayat menyatakan Sayyidina Ali dihantar di antaranya Abdullah bin Abbas untuk berunding, berbincang dengan mereka, menerangkan kepada mereka, bertanya kepada mereka. Mungkin mereka salah, iaitu menangani suatu permasalahan ataupun salah berpegang dalam satu isu. Maka Sayyidina Ali menugaskan, iaitu Abdullah bin Abbas. Sebab itu memerangi pemberontak ini, kalau Muslim dia tak sama kita memerangi pemberontak orang kafir. Kalau pemberontak, sekadar pemberontak dia tak setuju, boleh tak kita pergi serang dia? Tak boleh. Kita kena bina dia semaya, dia bermuamalah sebagai seorang Muslim. Yang kedua, kata ulama, bila mana mereka mengenepikan rundingan, tak nak menerima tawaran yang dikemukakan, mereka tetap berpegang dengan pendidikan mereka, kita lawan je lah sampai ketisam darah yang terakhir, maka ketika itu boleh lawan. Tetapi lawan di ketika itu bukan tujuan nak bunuh. Selagi boleh elak bunuh, selagi itu kena elak. Kalau tak boleh elak, itu cerita lain. Sehingga ulama bincangkan, dah, kalau boleh digunakan senjata yang tak bunuh, lebih baik kita guna senjata yang tak bunuh. Sampai tahap macam tu ulama bincang. Kenapa? Kerana mereka Muslim. Bila mana Muslim, maksum dan dipelihara darah, dijamin darah dia. Tentang nak fikir macam mana? Tentang nak kata orang suruh orang kafir. Tentang kena buka sejarah balik. Panglima Mak Saleh, salah seorang pejuang kemerdekaan, dia orang Sulu. Tentang cari ada ramai selebriti ataupun kepimpinan peringkat tertinggi negara, orang Sulu pun ada. Datuk Seri Safi Afdal, orang Sulu. Cuba tanya dia. Tun Sakarat Dandan. Hadirin hadirat pergi ke Kelang, berapa orang Sulu? Hadirin hadirat pergi tempat saya, ada orang Sulu bekerja dekat kedai komputer. Hadirin hadirat muslim muslimat, sebab itu bila mana kita berkawan dengan orang Sulu ni, betul ke tak betul cerita ni? Yalah, kalau tentang baca surat khabar masuk serai 180, yang kena tembak dan campur-campur semua baru 70. Mana lagi 110? 110 pergi makan nasi rumah dia, tidur dekat rumah dia. Boleh tak? Kenapa? Dah orang Malaysia. Siapa yang bagi IC? Tanya. Tuan-tuan, 820,000. Dia tak payah nafi. Memang dia bagi IC. Itulah si kitul modern. Bukan kitul lagi. Tuan-tuan nak takut apa? Allahu Akbar. Kita kadang-kadang kita nampak ada benda yang tak betul. Betul. Yang bagi IC ni pengkhianat. Kalau telah menjejaskan iaitu keamanan negara. Tak apalah, kita bicara kali yang datang ni. Malam besok tuan-tuan pergi tempat saya, 4 orang panglima tentera akan bercakap malam besok. Tentera udara, tentera laut ada, kemudian poli. Tapi yang pasti 3 orang tentera, seorang poli akan bercakap, semua orang besar-besar. Tuan-tuan, saya kata aku nak doakan salah seorang yang akan masuk itu, hadap saya punya anak ganda, Brigadier Jeneral. Bila nak masuk, Allah hadirin hadirat yang saya kasihan. Tak apalah, kita tinggal perkara tersebut. Hadirin hadirat, kembali. Bila mana mereka tolak rundingan,
maka kita boleh kadang hadirin hadirat membalas itu pencerobohan yang dilakukan oleh mereka. Kalau mereka menggunakan kekerasan, kita boleh gunalah. Kita boleh guna. Tapi saya sebut tadi, mengelakkan daripada pembunuhan itu yang terlebih digalakkan. Kenapa? Kembali kepada dalil. Ketika mana masuk pemberontak Sayyidina Uthman bin Affan, masuk Sayyidina Uthman bin Affan puasa. Sayyidina Uthman bin Affan ketika mana digugur syahid, Sayyidina Uthman bin Affan baca Quran. Pemberontak masuk pinjau Al-Quran. Isteri Sayyidina Uthman bin Affan jarinya putus kerana mempertahankan Sayyidina Uthman bin Affan. Bila mana sahabat yang besar termasuk Sayyidina Ali dia nak lawan, Sayyidina Uthman kata jangan, balik rumah kamu. Dan peristiwa ini dicatatkan oleh seorang ulama dalam satu kitabnya, iaitu Abu Sa'id Al-Khuzai. Beliau menyatakan ada mereka yang bertanya kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kenapa kamu tak berani itu pemberontak? Akur, kata Sayyidina Ali kepada perintah daripada Sayyidina Uthman bin Affan. Kenapa? Sayyidina Uthman bin Affan dia tak nak orang lain terbunuh. Hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian, bila mana berlaku pertembungan, peperangan, tak boleh nak elak dah ni apa semua. Apa lagi yang disebut? Yang kedua, selepas peperangan mana-mana pemberontak yang melarikan diri daripada medan perang tidak dibenarkan kerja. Kita tengok lagi seorang kan, orang Malaysia tu DO lagi, district officer. Tentang yang lagi, bukan saya cakap, Syuat Khabar yang cakap. Kalau Ustaz Zawi cakap, nanti orang kata Ustaz Zawi berita. Banyak fakta yang saya sebut itu tuan-tuan boleh baca di atas didedahkan, iaitu Profesor Madya Dr. Zaini Ahmad, Timbalan Dekat Fakulti Pendidikan, lebih kurang macam itulah. Dalam satu wacana dia kata salah satu sebab yang membawa kepada perkara tersebut pemberian IC. Hadirin hadirat, tak apalah tentang setuju ke tak setuju saya sebut je lah. Selepas peperangan dilancarkan, mana-mana pemberontak yang melarikan diri daripada medan perang tak dibenarkan kerja. Lagi ini boleh kejar, tak boleh kejar. Saya sebut umum malam ni. Kita nak cakap lain kali, kita bercakap lain kali. Hadirin hadirat, demikian juga tidak dibenarkan membunuh mereka yang cedera. Saya beli satu majalah Al-Islam, keluaran yang terbaru. Dulu saya tak beli dah majalah ni, tapi bila mana tukar editor tu saya beli baliklah. Dalam majalah Al-Islam ada dibincangkan, iaitu berkenaan insiden Lahad Datu. Dan adalah sedikit perbincangan, iaitu berkenaan Konvensyen Geneva. Dalam Konvensyen Geneva 1, 2 dan 3 dan 4 dikemukakan di ketika itu etika peperangan. Salah satu di antara yang disebut, bila mana musuh cedera dalam peperangan tak boleh bunuh. Tapi Amerika dia tak kerti bahasa benda ni. Tak, mereka tak pakai pun. Hadirin hadirat, pemberontak yang lari dia tak boleh dikejar. Kenapa ustaz dia orang Islam? Tetapi seandainya pemberontak itu kafir, orang kafir, boleh tak kita kejar? Boleh kejar. Seandainya pemberontak itu orang Islam yang murtad, boleh kejar. Kata Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam Al-Sultaniyah, boleh kejar. Seandainya pemberontak Muslim cedera, boleh kita bunuh? Tak boleh bunuh. Tak boleh bunuh. Tapi seandainya pemberontak kafir cedera, boleh bunuh? Boleh bunuh. Itu kata ulama. Hadirin hadirat yang saya kasih sekalian, peperangan hanya ditujukan itu kepada mereka yang membalas serangan, bukan ditujukan pada semua.
Banyak tuan-tuan cerita lahat datu ni. Ada cerita semalam, rakan saya bercerita, dia kata ustaz ada budak mati. Dia kata mak budak dengan budak apa semua mati. Dia belah dia punya tu apa semua, dia tak tahu apa dalam tu apa semua mati. Bagaimana hukumnya? Dia ada hukum tuan-tuan yang dibicarakan oleh ulama. Bila mana kita bicarakan soal peperangan, Islam dia tak memberikan kebebasan sembrono kita nak berperang. Ikat kita dengan adabnya, dengan etikanya. Antara yang disebut, yang adab yang disebut oleh Nabi SAW, tak boleh membunuh budak-budak, orang tua, ashabus sawamik, ahli ibadat dalam tokon, dalam gereja, dalam biara. Tak boleh kerak pokok sesuka hati, tak boleh membakar sesuka hati, tak boleh. Tapi bagaimana seandainya musuh dan budak-budak ini bercampur? Budak-budak perempuan dia letak bercampur ni. Tanda, kita ada perbincangan. Sebab itu hadirin hadirat, dalam Islam ni dia ada satu perbincangan tentang jihad, fiqh tentang jihad. Tak boleh kita nak berperang sembrono. Sebab itu tentera ke polis ke, dia kena belajar ni. Dia kena belajar. Sebab itu di zaman Rasulullah, setelah mana Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi didik ni generasi yang tentang jihad, tentang syahid. Kita hari ni budak kecil, kita tanya jihad berapa? Cuba tanya balik. Tak tahu, cuba tanya budak-budak. Superman, Pokemon, Ultraman, Shinchan. Betul. Budak-budak dia boleh cerita. Nabi seawal usia kecil tu Nabi dah didik dah. Dalil dia, dalam perang Badar, Abdullah bin Umar berusia 14 tahun. Dah minta dah dengan Nabi ni untuk pergi berjihad. Nabi kata tak boleh 14 tahun. Kenapa 14 tahun dah ada dah perasaan ni? Didikan daripada Rasulullah. Dan Nabi bukan sekadar mendidik itu budak-budak, Nabi didik orang dewasa. Sebab itu hasil didikan Rasulullah, baru malam pertama dengan isteri Hamzalah keluar pergi berjihad. Amr bin Jamuh, 4 anaknya pergi ke medan Uhud. Anaknya kata tak payahlah apa semua, orang lain semua gelak dekat Amr bin Jamuh, kamu ni penakut ke apa? Dah bertemu dia Rasulullah, minta dengan Rasulullah. Rasulullah menyatakan, wahai Amr bin Jamuh, kamu diuzurkan oleh Allah sebab kamu cacat. Minta juga dengan Nabi. Akhirnya gugur syahid Amr bin Jamuh. Kenapa? Hasil suntikan jihad siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kena cerita kepada tentera kita, mati syahid. Tidak ada mati yang paling mulia, mati apa tadi? Mati syahid lah. Sebab itu Nabi menyatakan kalau aku mati berpuluh kali, tuan-tuan, banyak kali pun dihidupkan oleh Allah pergi berperang, mati lagi, kata Nabi yang benar. Sebab itu kata Rasulullah, ketika mana Allah sempurnakan ganjaran kepada ahli syurga, semua rasa seronok. Tak nak dah atas balik ni, atas dunia ini. Tapi kata Rasulullah, ada satu golongan sekalipun mereka telah diperlihatkan iaitu ganjaran untuk mereka, mereka tetap meminta dengan Allah dikembalikan ke atas bumi. Siapa? Orang yang mati syahid. Sebab itu disebut dalam satu hadis yang hasan, di mana kata Rasulullah, bila mana seorang itu digugur syahid, darah dia meniti yang pertama itu diampunkan dosanya oleh Allah, melihat kedudukannya di dalam syurga, diamankan oleh Allah daripada azab kubur, diamankan oleh Allah daripada kegoncangan yang besar pada hari kiamat, dikawinkan oleh Allah dengan bidadari, memberikan dia syafaat kepada 70 ahli keluarganya. Hadis yang hasan. Jadi kita kena cerita, zaman Nabi urusan jihad semua dimulakan di masjid. Nabi latih orang dekat mana? Masjid. Bincang strategi peperangan di mana? Di masjid. Merawat tentera yang luka di mana? Di masjid. Nabi melepaskan sahabat untuk pergi berjihad di mana? Di masjid. Kita hari ni tak boleh cakap sebab kadang-kadang ustaz yang cakap, ustaz hari ni kenapa ni?
Teroris kamu. Sebab tu tanah Malaysia ditantang, orang yang balik berjihad diketangkan. Sedangkan di sisi Allah tuan-tuan, orang yang cari syahid ni besar. Di tempat kita tanah Melayu ni, balik Afghanistan, balik Pakistan kena tangkap. Allah Akbar. Hadirin tak apa. Pemberontak yang ditawar tidak boleh dibunuh. Dan cedera dah ni, geram sangat dengan dia, kita bagi sebiji. Boleh? Tak boleh. Bila mana mereka cedera, tak boleh kita bunuh. Bila mana mereka ditawar, kita pun bincang ni, nak buat macam mana ni, kita bunuhlah. Kan ada banyak isu Al-Ma'unah. Al-Ma'unah masuk kategori mana? Pengkotak. Ke tuan-tuan nak letak dekat mana? Abi Ustaz Mamadi. Tuan-tuan, baru ni saya baca satu sebaran, saya gelak sorang-sorang. Adalah satu golongan dia sebar dekat tempat saya Shah Alam tu, ditulis dalam sebaran tersebut, dia kata Ustaz Ibn Libya ni mendapat, dia kata biaya daripada Libya, kerajaan Libya. Allah, saya kata ini sah, saya kata kelentong. Tentang ya betul lah. Adalah seorang, dia berceramah tempat saya, dia kata di SARI, tentang dia kata merancang untuk melakukan letupan ketika Sukan Commonwealth. Sebab dia kata tak jadi letup tu sebab dia masuk ISC. Tentang boleh percaya. Saya dengar tentang gelak seorang. Allahu Akbar. Hadirin hadirat tapi dia suka cakap. Tak apalah tentang hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian. Bagaimana pemberontak kafir murtad boleh dibunuh? Boleh dibunuh. Tetapi dia ada perbincangan yang dibahaskan oleh ulama, murtad yang bagaimana kalau murtad seorang-seorang dia, ataupun murtad yang diketahui orang lain untuk murtad bersama dengannya. Dia ada pembahasan dekat sana. Sebab itu dia tak mudah untuk kita memahami itu berkenaan pemberontak ini. Katakanlah perang dah tamat. Alhamdulillah kita baca surat khabar. Contoh yang hadirin-hadirat katanya dah settle dah dekat sana, kemudian diwujudkan itu satu kampung baru. Surat khabar kata kan, tiba-tiba pagi semalam kawan saya hantar mesej, seorang tembak sepupu dia. Dan daripada kami tentera Pekalan Cepu, ada dekat Sandakan. Dan baca surat khabar tak ada. Cerita ni tentang kita terkini daripada Ustaz Zawawi. Hadirin hadirat yang saya kasih sekian. Lalu bila mana ditawar, boleh tak kita bunuh dia? Ni pemberontak ni. Bila mana dia seorang Muslim, dia tak boleh dibunuh. Tentang nak kata, Ustaz, dia guna senapang ni, dia guna bom ni. Habis, kita tengok di zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Zaman Sayyidina Ali, sahabat bertemu dengan sahabat. Saya sebut tadi Khawarij, bagaimana sifat mereka. Sembahyang tentang dai hitam ni, buat Khawarij. Tapi mereka bangkit memberontak. Bukan hanya mereka marah kepada Sayyidina Ali, mereka juga marah kepada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi apa kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu? Sayyidina Ali menyatakan kepada pesuruhnya, mengumumkan, orang yang melarikan diri jangan dikejar, orang yang cedera jangan diserang, orang yang ditawan jangan dibunuh. Siapa yang menutup pintunya akan diselamat, siapa yang meletakkan senjatanya akan selamat. Yang seterusnya harta. Kan isu memandikan duit tabung hilang. Bukan yang collection lepas tu. Tuan-tuan, kemana pergi duit? Saya tak tahu. Duit pemberontak, harta pemberontak, senjata pemberontak bukan milik kepada pihak kerajaan. Pihak kerajaan diletakkan statusnya iaitu sekadar pemegang amanah senjata. Seandainya dilihatkan masalah, kalau kita simpan senjata ini lebih bagus daripada kita bagi balik dekat mereka. Simpan boleh. Begitulah harta. Kita bukan ambil.
kita bukan belanja. Kita menjaga harta tersebut di hati orang. Tapi berlainan, iaitu seadanya pemerintah, orang bukan Islam, orang murtad. Orang murtad bila mana seorang murtad hartanya ditahan. Kenapa? Supaya dalam proses tersebut ada proses al-istitab. Dirayu, dipujuk supaya dia kembali kepada Islam balik Abu Syukur. Dia tak kembali, makanya hartanya tetap diserahkan pada pihak kerajaan yang terbagi. Allahu Akbar. Hadirin hadirat yang saya kasih sekalian, yang seterusnya. Tuan-tuan dah dengar sikit pada malam ini. Tuan-tuan jangan salah faham. Ustaz Zawi ni sebelah mana ni pemberontak ke mana? Dah, saya tuan-tuan, saya tetap menyatakan tentera kita, polis kita yang korban hadirin hadap mati syahid, saya tetap menyatakan perbuatan mereka adalah salah. Saya sekadar nak menyebut kepada mana-mana tempat saya berkuliah, mereka adalah seorang Muslim. Kita fikirlah bagaimana, marahlah kita bagaimana, tapi ingatlah mereka seorang Muslim. Bila mana mereka seorang Muslim, tak sama cara kita memerangi orang bukan Islam. Apatah lagi orang Islam yang keluar daripada agama dia, tak sama. Sebab tu saya sebut banyak tempat. Saya kata mintalah dengan Allah, rayulah dengan Allah. Kerana Allah yang menggenggamkan hati manusia, Allah lembutkan hati mereka. Orang sulu supaya kembali kepada rundingan. Hadirin hadirat yang saya kasihan. Kenapa? Karena soal darah ni bukan soal benda kecil, benda yang sangat besar. Hadirin hadirat yang saya kasihi sekalian. Kemudian saya menyatakan dalam kuliah saya, mereka adalah mati syahid. Bukan syahid akhirat, syahid dunia lagi tuan-tuan, mereka adalah syahid. Walaupun adalah yang menyatakan tentera kita ni mati syahid akhirat, tak apalah, dia orang tak belajar. Contoh, yang cakap tu bukan ustaz lah. Orang tanya dia Najib Mughallazah apa pun dia tak boleh nak jawab. Jadi kita boleh maafkan dia. Kita nak marah apa? Kita tak boleh nak marah apa-apa. Adakah syahid dunia pun dah syahid tak? Dunia pun hadap mereka dah syahid. Kalau syahid akhirat ni dia sama macam orang yang mati bersalin, yang mati cirit-beret, yang mati ta'un, yang mati sakit perut, mati terbakar, mati lemak. Sama tak? Kalau kita namakan mereka sebagai syahid akhirat, jadi mereka dah dunia dah syahid tak? Hadirin hadirat yang saya kasih sekalian, sebab itu apa yang berlaku dilihat dari hadirat benda yang tak sepatutnya, yang korek mata, yang sebelah itu memang benda-benda yang betul berlaku. Saya ada rakan polis yang menceritakan keadaan tersebut. Memang saya tak setuju. Kalau kamu seorang Muslim, kenapa kamu buat macam ini? Adakah itu yang diajar oleh Rasulullah SAW? Sulu dia memiliki hadirin hadap zuriat Rasulullah SAW. Zuriat Rasulullah ramai di sini. Kenapa hadirin hadap Sulu ni? Sulu wilayah yang paling miskin, tetapi memiliki itu kekayaan yang hadap yang sangat hebat. Sebab itu mungkin ini permainan daripada Filipina berlagakkan umat Islam dengan umat Islam. Mustahil ke tak mustahil? Tak mustahil. Kerana ini benda yang pernah berlaku dalam isu pertelagahan sahabat dengan sahabat. Biar keladinya ataupun dalangnya siapa? Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah, walaupun penganut Syiah mereka cuba menyatakan tidak wujud individu yang bernama Abdullah bin Sabah, itu kata mereka lah. Tapi mereka, Abdullah bin Sabah, yang merencanakan pertelagan di antara sahabat dengan sahabat. Kita bimbang juga dalam isu ni. Yang jadi biar keladinya Filipina. Filipina penjahat. Kalau Filipina itu baik, dah lama dah diberikan kemerdekaan kepada Mindanao. Tentang fikir macam tu. Singapura memang dah proksi Amerika Syarikat. Saya dah cerita dah kepada hadirin hadirat bagaimana di peringkat awal pembentukan ketenteraan Singapura. Tak apa kalau ada orang Singapura dekat sini lah. Peringkat awal pembentukan
Pembinaan ketenteraan Singapura dibina oleh Israel. Sehingga lagu kawat di ketika itu, lagu kawat tentera Israel. Thailand tak usah ceritalah, bukan alam saya. Jadi tiba-tiba kita boleh percaya cakap Filipina. Kan tak? Macam dulu ketika mana berlaku peristiwa 11 September, orang marah dekat Osama bin Laden. Ini kerja Osama bin Laden. Tak yang buat ni, yang meletupkan ni. Akhirnya hari ini barulah dunia mula menyedari bukan Osama bin Laden dan bukan juga Al-Qaeda, tapi memang kerja terhadap Zionis. Kerja Amerika yang didalangi oleh Zionis yang buat kerja. Kenapa? Saya sebut, saya kata pernah PWTC didatangi oleh seorang pengawal keselamatan daripada WTC yang buat pendedahan dekat PWTC. Dia ni pernah jadi pengawal keselamatan. Dia mendedahkan sebelum berlaku rempuhan dengan pesawat dah meletup dah. Dia dedahkan, dia kena pecat kerja. Tapi Allah yang Maha Berkuasa, akhirnya Allah menemukan dia kepada Islam. Dia Islam sepatutnya, dia kata ni bukan kerja orang Islam. Akhirnya apa yang berlaku 11 September menjadi satu lesen untuk Amerika masuk ke Afghanistan, menjahanamkan Iraq. Itu yang dia nak. Kita bimbang itu benda yang sama hadat berlaku dalam insiden Lahad dan Tudi. Hadat jangan salah faham ya. Kata dengan salah faham lagi, kata Ustaz Dawi sokong perontak hati dan hadirin. Jadi saya sekadar nak bawa hadap hukum ni, bagaimana hukum kita terhadap pemberontak. Itulah sekadar daripada saya. Saya mohon maaf ada bahasa yang terkasar, saya tak nak lama. Sekali kalau ada yang saya tersalah faktanya, minta diperbetulkan. Saya akan perbetulkan kesalahan tersebut. Saya tak ada masalah. Yang salah, saya akan mengaku saya salah. Hadirat yang saya kasih ini saja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada soalan tuan-tuan nak tanya? Soalan tak payah rekod. Ada soalan?